Rancangan santapan jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time pada hari ini, baca faham amal pada halaman 289 untuk terus kita melihat kepada panduan daripada surah Al-Isra. Bagaimana Allah memberikan panduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi panduan kepada para sahabat di hujung fasa di Mekah itu untuk terus menguatkan semangat dalam perjuangan menuju kemenangan di sini di atas dunia ini sampai di akhirat nanti. Dan pada hari ini kita menyambung bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Safa sihat. Sihat, alhamdulillah. Ya, kita bertemu hari ini insya-Allah kita nak menyambung tentang ayat psikologi manusia Ustaz ya di dalam halaman 289. Dan bagi tuan-tuan yang berada di Facebook, dijemput untuk share, banyak-banyakkan berkongsi dengan rakan-rakan yang ada, lantaran kita ingin memastikan bahawa mesej dakwah ataupun mesej hidayah ini sampai kepada rakan-rakan kita. Jom kita lihat sinopsis ringkasan pada halaman 289, iaitu pada ayat yang ke-67 hingga 70 kita akan melihat kepada bagaimana sejumlah nikmat yang Allah berikan kepada manusia, tetapi ada psikologi manusia yang tidak bersyukur, ada yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian keadaan manusia dengan para pemimpin mereka pada hari kiamat dijelaskan pada ayat 71 hingga 72, dan disambung seterusnya pada ayat 73 berkaitan dengan mereka yang berusaha, orang-orang musyrik yang berusaha memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengusir baginda daripada Mekah. Maka ini adalah bagaimana cabaran perjuangan, dan ia bukan sekadar berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia juga berlaku kepada kita apabila kita ingin mengajak orang ramai, seramai-ramainya menuju kepada kebenaran, tetapi ia adalah sesuatu yang berbaloi. Allah menyatakan bahawa pertolongan akan sampai, akan bersama dengan kebenaran. Jom kita baca daripada ayat 67 hingga 71. Kali ini dipimpin Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Tuan sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala terus menghargai nikmat Al-Quran yang ada di sisi kita ini, dan pada hari ini dapat terus kita menyambung pelajaran kita pada muka surat yang ke-289 pada mula ayat 67 hingga 71. Terlebih dahulu kita baca dan jemput pada semua sahabat-sahabat teruskan share, sebarkan Al-Quran, majlis My Quran Time kita baca faham amal. Jom kita mulakan dengan bacaan daripada ayat yang ke-67 hingga 71. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ
فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 67 hingga 71 untuk kita menyambung kepada halaman 289. Semalam kita sudah pun melihat satu ayat pada ayat 66, Rabbukum alladhi yuzji lakumul fulk, ya, iaitu Tuhanmu yang menjalankan, yang menolak kepada kapal sehingga boleh berlayar di lautan. Dan ayat ini muncul selepas bercakap tentang perjuangan Adam dan Iblis, Ustaz, ya. Maksudnya Iblis menggoda, tidak mahu untuk menghormati kepada Adam. Maka pada waktu ini apa yang berlaku ialah Allah bawakan kepada perjuangan di atas muka bumi ini, satu daripadanya perjuangan di lautan. Allah menyatakan pada ayat 67, perjuangan itu, apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, hilanglah semua yang biasa kamu seru kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah psikologi manusia yang tidak beriman ataupun yang bergantung kepada selebriti, yang kagum sangat, mengidolakan sampai mengidolakan tok gurunya, tetapi ketika susah dia tak panggil tok guru, dia tak panggil kepada berhala ataupun Tuhan hujan, Tuhan Ramayana apa sebagainya, tetapi oh my god, okey, dia akan menyeru kepada Tuhan yang sebenar-benarnya yang boleh menyelamatkannya. Falamma, dia apabila telah najakum, kami selamatkan mereka, ilal bar, kepada daratan. Apakah yang berlaku psikologi manusia? Ramai manusia a'radtum, dia berpaling daripada kebenaran. Bila berada di lautan dengan kepayahan itu, dia ingat Tuhan. Bila dia sudah ke darat, dia rasa dah selamat, dia berpaling, tidak mahu lagi kembali kepada Allah yang satu. Wa kanal insanu kafura. Psikologi manusia, tuan-tuan, kalau mengkaji dalam Al-Quran ada perkataan al-insan sahaja, itu maksudnya adalah ilmu al-insan, tentang ilmu an-nafs berkaitan dengan psikologi, ya, termasuk surah Al-Asr, Ustaz, ya, innal insana lafi khusr. Psikologi manusia ini menguruskan masa ni dia tak berapa bijak sangat, kecuali itu yang disampaikan dalam surah Al-Asr. Dalam hal ini ayat 67 ini, wa kanal insanu kafura, manusia ini tidak bersyukur, ya,
kufur kepada Allah ialah apabila dia rasa dia dah senang, dia rasa bahawa dia tidak perlu bergantung kepada Allah, dia rasa dia boleh buat apa sahaja. Sehingga kan Allah memberikan amaran pada ayat yang ke-68 69, afa amintum, apakah kamu ini rasa aman an yahsifa bikum janibal bar, iaitu di daratan ini dia boleh yakhsifa ini maksudnya menelan Ustaz ya, ataupun istilahnya membenamkan. Ramai sahaja ya, kita tengok fenomena alam yang berlaku ketika baru ini di Indonesia ya, apa yang berlaku ialah sampai tanah itu menyerap ataupun menenggelamkan kepada kampung, satu kawasan yang besar, dan au yursila alaikum hasiba ya, ataupun dihantarkan angin kencang, thumma la tajidu lakum wakila, dan pada waktu itu tidak ada lagi sesiapa yang boleh menjadi pelindung. Inilah bencana ya, cabaran yang Allah turunkan, sebenarnya ia real. Kita boleh tengok dalam gambar, kita boleh tengok dalam TV ya. Fenomena ini yang kita perlu ingat, jangan kita rasa aman dengan perkara tersebut. Apa lagi Allah nyatakan? Amintum an yu'idakum, atau adakah kamu berasa aman bahawa dia tidak akan mengembalikanmu ke lautan sekali lagi. Tadi kita ada bencana kita tengok Ustaz ya, kadang-kadang puting beliungnya dengan tsunami dan sebagainya. Kemudian bila rasanya dia dah berlaku perkara begini, kemudian kita rasa macam saya rasa saya dah tak selamat dah kan. Ini perkara-perkara yang boleh berlaku, yang kita boleh lihat dalam kehidupan kita. Dan bila dah berlaku begini, kita tahu bahawa ya Allah, memang saya ni nak kembali padamu ya Allah, saya nak bertaubat, saya rasa memang engkau berkuasa ya. Tetapi bila dah rasa selamat, dia kembali balik. Allah kata amintum an yu'idakum fi hitaratan ukhra, ataupun kamu nak kembali balik nak pergi ke lautan. Kemudian apakah yang Allah nyatakan pada ayat 69? Dia akan mengembalikanmu ke lautan sekali lagi, lalu dia tiupkan angin taufan kepadamu dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun dalam menghadapi siksaannya. Jadi kita rasa aman, istilahnya comfort zone dalam kehidupan kita. Kita rasa selesa bahawa saya boleh buat apa sahaja yang saya inginkan. Sebenarnya Allah mengingatkan dalam ayat 68 69 ini, kita tidak boleh rasa selesa selagi belum sampai ke syurga. Itu poin dia ya. Kita tidak boleh rasa bahawa kita boleh buat apa saja kepada orang lain, sebagaimana kalau orang-orang musyrik di Mekah itu, mereka memandang ringan mesej yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal hidayah yang dibawakan itu adalah hidayah untuk memimpin manusia. Sebagaimana kita dah lihat semalam tentang sejarah Adam ya. Maksudnya kita sebagai Bani Adam, kita nak selamat di atas muka bumi ini kena mengikut hidayah daripada Allah. Dan hidayah itu bila dibawa oleh Rasul, bila kita dapat baca daripada Al-Quran, sebahagian orang dia rasa bahawa saya amat hargai, dia amat bersyukur dapat baca Quran Ustaz ya, setiap hari dapat baca Quran. Tapi ada orang yang dia rasa macam setiap hari kan, takkanlah sampai sejam kot kan, tak boleh kurang sikit kan. Dia kalau dia tahulah betapa ikut perkataan Allah lebih berbaloi daripada ikut perkataan sendiri ataupun perkataan motivasi manusia, ramai orang akan baca 2 3 4 jam Ustaz. Ramai orang akan ikut. Tapi kerana ramai yang tak istilahnya, dia dapat langit Tuhan, dia dapat daratan Tuhan, tetapi dia tidak mahu kembali kepada Tuhan. Jadi Allah mengingatkan kembali kepada realiti kita. Setiap kali tuan-tuan bertemu dengan perkataan Adam dalam Al-Quran, ini sejarah kita. Walaqad karramna bani Adam. Yang ini kita nak baca sekali lagi ayat yang ke-70 ini untuk kita sama-sama menghargai salah satu tanda Allah memuliakan kita dengan diberikan akal sehingga kan kita boleh memproses 3 perkara yang ada dalam ayat 70 ini. Kita boleh tengok dalam alam mayapada, dalam ketika kita belajar, dalam kita hidup seharian di rumah, di tempat kerja. 3 perkara yang ada dalam ayat 70 ini kalau diproses dengan akal yang betul, insya-Allah jadi syukur. Tapi kalau disalahgunakan akal yang dimuliakan Allah kepada Bani Adam ya, kepada anak-anak Adam, maka kita akan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 70 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, kita baca ayat 70 yang menjadi sebab manusia ni dimuliakan, anak-anak cucu Adam ni dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu dekat dengan kita semua, masya-Allah. Ayat 70, walaqad karramna. Auzubillahi minasyaitan.
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Ingatlah pada hari ketika kami memanggil setiap umat dengan pemimpinnya, ataupun ayat yang ke-70, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan dan kami berikan kepada mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Tiga perkara Allah membawakan kepada kita bukti bahawa kami memuliakan Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Kami memuliakan Bani Adam ya, berbanding dengan semua makhluk yang lain. Yang pertama apa? Yang pertama, bila Allah wahamalnahum fil barri wal bahr, iaitu kami angkut mereka di daratan dan juga di lautan. Daratan dan juga di lautan. Apakah yang dimaksudkan dengan wahamalnahum? Hamalnahum ini Ustaz ada kaitan dengan perkataan hamil. Ya, hamil, seorang ibu yang hamil dia akan jaga elok-elok kepada si anak. Dia tak adanya dia pergi tumbuk perut dia ke kan, ataupun kalau nak baring ke, dia kena jaga, dan pemakanannya pun kena jaga, psikologi pun kena jaga ya. Amat lembut, amat berkasih sayang kepada anak yang dikandung. Bila Allah menggunakan perkataan wa hamalnahum fil barri wal bahr, maksudnya Allah memastikan kita ini bila berada di atas daratan dan di lautan ini, Allah pelihara lebih lagi daripada seorang ibu yang sedang hamil. Maksudnya menjaga dari segi fizikalnya, jangan sampai diri kita ini contohnya terjatuh ketika berjalan ya. Daratan yang ada ini tidak pula dia berduri-duri contohnya, ataupun daratan ini bila kita jalan dia tidak pula bergelombang seperti di lautan. Kalau tidak kita mungkin akan hilang keseimbangan selalu separuh bulat kita contohnya. Ataupun apa lagi yang kita boleh lihat, di daratan ini kita boleh bawa kereta Ustaz ya. Tak ada pula lepas tu kereta kita terpelanting terus ke Pluto pula disebabkan tidak ada graviti. Kalau kita belajar lebih lagi tentang bar ini, tentang ilmu sains, tentang graviti, tentang kesan matahari, bulan, suhu dan sebagainya, maka kita akan dapat merasakan bahawa betul-betul Allah ini sayang, jaga, berikan keselesaan kepada kita dengan daratan yang ada. Ya, Allah bagi sedikit sesuatu tempat yang daratnya itu tidak selesa, yang berbukit bukau ataupun panas contohnya. Dan yang keduanya adalah al-bahr, iaitu lautan. Lautan ini dengan ada lautan kita dapat apa? Kita dapat makan ikan. Kemudian dengan lautan, kalau daripada sungai ada banyak sampah pergi ke lautan, akhirnya tak adalah dunia ini penuh dengan busuk kerana diproses oleh air garam dalam lautan. Banyak manfaat daripada lautan. Kita kena tanya pada pakar-pakar oceanography ya, pakar laut, dan kita akan nampak bahawa betul-betul Allah ini menjaga kita. Itu yang pertama. Ia memerlukan akal, baru kita nampak oh betul lah Allah sudah memuliakan kita. Ya, Allah sudah memuliakan kita. Mana ada Ustaz ya, kalau kita cakap tentang lautan, mana ada makhluk yang diberikan peluang untuk berada di atas air. Kecuali jejentik adalah sikit-sikit tu kan, sikit je. Itu pun bukannya diduduk atas terus. Tapi kita yang sepatutnya tidak boleh berada di atas air, bila naik kapal, kalau kita ada telefon Ustaz kan, telefon baling ke dalam laut, tenggelam. Ya. Ini ringan. Kalau kita ambil meja ini pun kita letak, mungkin akan tenggelam. Ya. Kalau kita pun baling ke laut, tuan-tuan sekalian, tenggelam. Tapi bila kita ambil 50, 100 orang kan, letak atas besi pula tu, kemudian
boleh pula berada di atas terapung tersebut. Ya, itu sebabnya bila Allah menyatakan yuzji yang kita belajar semalam, maksudnya kalau dalam hukum fizik, kalau kita belajar semua hukum-hukum fizik itu sebenarnya kita belajar sahaja, bukan kita yang buat. Siapa yang buat? Kerana Allah yang wahamalnahum, yang menjaga, yang menatang dengan lembut, dengan kasih sayang, maka kita tak payah pula kita nak bimbang berada di lautan, kecuali ketika gelombang bergelora tersebut kita mungkin akan rasa sedikit tidak nyaman. Yang keduanya, kami berikan rezeki yang baik-baik. Ya, berikan rezeki yang baik-baik. Kalau kita fikirkan tentang rezeki ini macam-macam, ya. Contohnya Ustaz hari ni sempat makan pagi ke belum Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz makan apa? Makan ataupun semalam ke, tak kisahlah, biasa favorite Ustaz. Tadi makan nasi lemak kan. So itu adalah rezeki yang baik-baik kan. Nasi lemak tersebut datang daripada beras daripada padi yang datang daripada sawah itu baru nasi, belum lagi dia punya ikan bilisnya, semua elok-elok dan dicantum elok-elok jadi nasi lemak yang elok dan sedap. Tetapi kalau katakan kita nak proses semua, ikan bilis itu pun kita kena jaga, pastikan dia yang elok masuk ke dalam kuali pada kafeteria, dan kafeteria tu betul-betul masak dengan dos pedas dan manis yang elok. Kalau semua kita nak jaga, bukan Allah yang rezekikan, kita rasa nak makan nasi lemak pun Ustaz, ya. Kita mungkin tak sempat nak dengar Quran time. Nak makan nasi lemak pun semua kita kena jaga. Tetapi subhanallah, Allah memuliakan kita dengan Allah datangkannya, kita tinggal makan sahaja. Malah dah makan itu pun asid hidroklorik dalam perut kita pun tak payah kita nak suruh okey cuba keluar cepat, tak ada. Allah rezekikan segalanya dengan kebaikan. Dan yang ketiganya, Allah berikan kemuliaan ataupun keutamaan atas segala makhluk yang ada, ya. Allah utamakan kita boleh menunggang kuda, kita boleh makan lembu, berbanding dengan lembu makan manusia, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu perkataan kita adalah wakala, iaitu wakil ataupun yang dipercayai, yang digantungkan harapan. 70 kali disebut di dalam Al-Quran, dan Allah mengingatkan pada ayat 68, dan kita akan berjumpa lagi berkali-kali dalam surah Al-Isra ini, bahawa tawakal sebenar-benarnya patut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah sudah memberi kita macam-macam, kita tak payah nak bayar macam-macam kepada Allah, hanya ketaatan dan bergantung hanya kepada yang layak sahaja. Kita kembali semula My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Masya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan semua, mari sama-sama kita mengambil suntikan vaksin yang difatwakan harus oleh Fatwa Kebangsaan demi keselamatan kita bersama, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Dan kita juga, inisiatif kita ialah menjaga mutu SOP. Kerana dengan patuh SOP kita akan dapat memutuskan rangkaian penyakit yang berbahaya COVID-19. Akhirnya kita beroleh keselamatan, kebahagiaan, keamanan insya-Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran kerana terus setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, kita dah dengar kupasan daripada awal tadi, muka surat ke-289. Mudah-mudahan kita mengambil sebagaimana semangat ayat yang ke-70 ini menjadi anak kepada cucu manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan akal, kita menggunakan akal yang terus dipandu oleh wahyu ilahi, dan kita mendapat keselamatan daripada segala keburukan dan kejahatan insya-Allah. Baik, tajwid pada hari ini kita nak melihat berkenaan dengan perbezaan di antara mad arid lisukun dan juga mad lin. Kerana dua-dua ini ia berlaku ketika wakaf kan. Maka kita nak tengok contoh dua-dua mad ni kita dah belajar, mad arid lisukun dan mad lin. Mad lin juga sebahagian daripada mad arid lisukun.
Apa yang dimaksud dengan ma'rid juga sebahagian daripada ma'rid li sukun tu? Di mana ia dibaca 2 atau 4 ataupun 6 harakat ketika wakaf. Dua-dua ni sama. 2, 4, 6. Bila wakaf boleh baca 2 harakat, 4 ataupun 6 harakat. Adapun ketika wasal ada perbezaan. Ketika wasal ma'rid li sukun dibaca 2 harakat, kembali kepada ma asli semula. Ma'rid li sukun ketika wasal dibaca 2 harakat, manakala ma'lin dibaca tanpa mat. Itu perbezaan dia. Contoh kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Kalau wakaf ma'rid li sukun boleh baca sampai 2, 4, 6 harakat. Tapi kalau kita sambung Ar-Rahimi dengan Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahimi Malik, maknanya Ar-Rahim tu kembali kepada 2 saja. Tak boleh dah baca 2, 4, 6. 2 saja bila ketika wasal. Adapun madlin, contoh kita baca li ila fi Quraish, wakaf pada madlin tu boleh baca 2, boleh baca 4 dan 6 harakat. Adapun kalau sambung li ila fi Quraishin ila fihi, maka dibaca tanpa mak lah. Okey, slide yang seterusnya. Ma'ari sukun berlaku pada 3 huruf mat, alif, waw, ya. Manakala ma'lim berlaku pada 2 huruf lin sahaja, iaitu laf tanpa alif, iaitu waw dan ya sahaja. Dengan syarat sebelum dia berbaris di atas. Itu dia punya perbezaan dan juga persamaan antara ma'ari sukun dengan ma'lin. Wallahu a'lam. Maksudnya Ustaz, kalau madlin itu kalau wakaf, kalau kita berhenti dia boleh 2, 4, 6. Ya, sama. Li ila fi Quraish boleh panjang Betul. 2, 4, 6. Tapi kalau wasal kita teruskan bacaan tanpa mat. Tanpa mat. Quraishin ila. Maksudnya dia amat dinamik ya, dia punya madlin ini. Dia bukannya mesti mat kan. Dia mat tu hanya waktu dia berhenti. Ya, madlin ketika wakaf saja dipanjang. Betul. Panjang sikit ya. Ketika sambung kita hanya panggil dia bukan madlin, panggil huruf lin. Huruf lin. Wow, li ila fi Quraishin dibaca dengan huruf lin. Maksudnya dibaca dengan lin juga. Menarik tu pasal sebenarnya dalam hidup kita nak menjadi orang yang pelemah lembut ini, dia tahu dekat mana dia nak berhenti ke dia nak terus. Kalau terus tu abaikan jelah. Mana ada ketika dia senyap, ada ketika dia terus. Betul ya. Jadi itu sedikit dia punya ibrah daripada madlin tersebut yang subhanallah ya, kita harapkan kita jadi orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita mampu lintalahum ya, kita dapat bersifat lemah lembut dalam kehidupan, dan ia bukannya milik kita, ia adalah anugerah rahmat daripada Allah. Salah satu rahmatnya dengan kita selalu mendengar al-Quran ya, bila kita ada orang baca, kita dengar ceramah, kita dengar betul-betul la'allakum turhamun, insya-Allah. Baik, kita ingin bercakap tentang membaca al-Quran ini Ustaz ya. Dinyatakan di dalam ayat 71 yang Ustaz baca sebentar tadi tentang yaqra'una kitabahum. Mereka ini sentiasa membaca kitab amal mereka. Ini kitabahum, ini kitab amal di akhirat nanti. Ya. Jadi kita nak baca sekali lagi ayat ini. Jadi kita baca ayat 71 terus sampai ayat 75 kerana ayat ini bercakap tentang betapa setiap manusia ya, yauma nad'u kullu unasim bi imamihim, ini setiap manusia pasti akan memanggil ya, pada hari itu kami memanggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan sesiapa yang diberikan catatan amal di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Istilahnya yaqra'una kitabahum, berbanding dengan kalau kita tengok ayat 14 Ustaz, kalau amal itu daripada kiri tak baik, dia iqra kitabik ya, dia tak nak baca pun. Tapi di sini yaqraun ini fi'il mudhari'. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, maksudnya sesuatu yang istimrar, yang berterusan, dan kita nak baca berkali-kali. Ya, mengapa nak baca berkali-kali? Kita nak tengok saya punya amalan, saya haji baca Quran, dia nak tengok kita dah banyaklah skor markah kita dalam baca Quran. Itu yang menyebabkan kita nak baca berkali-kali. Kita bahum ada kaitan dengan di dunia ini pun, pasal kita selalu baca kitab Ustaz ya. Betul. Baca selalu Quran. Jadi rupa-rupanya bila banyak selalu baca Quran ini, praktik yang sama kita akan buat di akhirat nanti, tengok buku amal kita insya-Allah. Tapi kalau Quran Iqra baca sekali, sekali je baca, lepas tu tak nak baca lagi dah. Di sana nanti Iqra kitabak. Ya, kitab. Maksudnya bacalah kitabmu. Kita kalau boleh tak nak baca disebabkan apa? Dalamnya ada penuh dengan perkara-perkara yang bermasalah. Kita baca terus daripada ayat 71 hingga ayat 75.
Baik, jom kita sama-sama menambahkan koleksi pahala kita. Mudah-mudahan kita baca Al-Quran di dunia ini dan dia tercatat dalam buku amalan kita di hari akhirat kelak, insya-Allah. Baik, ayat 71 hingga 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Surah Al-Azim ayat yang ke-71 sebentar tadi. Ingatlah pada hari ketika kami memanggil setiap umat dengan pemimpinnya. Bi-imamihim ini salah satu maksudnya adalah dengan nabi-nabi mereka. Ya, satu lagi ialah dengan pemimpin-pemimpin mereka yang berbuat kebaikan ataupun yang berbuat keburukan. Jika tuan-tuan di dalam zaman ini kita memilih pemimpin yang baik yang berimamkan kepada Al-Quran, maka kita akan berada di belakangnya nanti, ya. Dan pada waktu itu kalau katakan buku catatan kita dibuka, ini adalah banyak yang biyaminih, iaitu yang baik, maka kita akan selalu membaca yaqrauna kitabahum. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat dalam hidup kita ini, kalau kita ada kita bagi makan kat orang, ustaz, ya, kita tengok dalam buku catatan kita bagi makan, ya. Kalau katakan kita buat apa lagi dalam hidup kita, buat amal kebaikan yang kita akan baca dalam catatan kita, untuk bagi makan, ini semuanya akan tercatat. Kalau kita serve orang, kadang-kadang bukan duit kita pun, kita bantu orang sakit, kita melawat, kita berdoa kepada orang yang sakit, ataupun membantu tolak kerusi roda ke apa-apa saja kebaikan, semua itu akan tercatat dan kita tengok, alamak kan, kalau boleh saya nak buat lebih lagi. Termasuklah amalan tuan-tuan membaca Al-Quran ini sendiri, ya. Jadi kalau tuan-tuan memang jenis yang suka baca Quran, lepas tu baca lagi dan suka baca lagi, belajar lagi Quran, itu istilahnya yaqraun di dunia ini, maka itu namanya yaqraunal kitab, al-kitab, ya. Tapi di sini Allah kata kitabahum, dia akan sama seperti di akhirat nanti kita akan tengok buku yang catatan itu, kerana nak tengok sama tak dengan apa yang ada dalam Quran, ustaz, ya. Kalau apa yang kita baca selalu dalam Quran ini, dia akan menyebabkan ia memberi kesan pada amal kita, faham dan amal, sehingga ia akan dicatat dalam kitab yang akan ditayangkan, yang akan diberikan di akhirat nanti. Itu yang kita doakan. Berbanding kalau ayat 14 awal surah Al-Isra ini tentang orang-orang yang amalannya teruk, dia tak nak baca pun kitab catatan itu, buku catatan itu, kerana apa? Penuh dengan kezaliman. Jadi pada ayat 71 hujung itu Allah menyatakan wala yuzlamuna fatila.
Allah tidak akan menzalimi walaupun seurat fatila ni ustaz ni, kurma kan ada dia punya biji itu yang ada serat itu. Itu namanya fatila. Ya, maksudnya sehalus serat itu pun Allah tidak akan zalim. Maksudnya tuan-tuan baca Quran, tolong orang, mungkin orang tak cakap terima kasih. Mungkin tak ada orang puji kita, tidak ada orang cakap terima kasih lah ya kerana bagi makanan pada saya, tak ada orang cakap terima kasih, orang terlupa, tak sempat nak WhatsApp, tetapi kita kena ingat bahawa wala yuzlamuna fatila. Jangan pula kita terasa hatilah dia ni tak beri makan, tak beri ucapan terima kasih, tak nak bagi lagi. Itu akan menyebabkan cancel apa yang telah kita berikan. Kerana apa? Kita mengharapkan balasan daripada siapa? Daripada manusia. Pada ayat yang ke-72, wa man kana fi hadhihi a'ma, siapa pada dunia ini berada dalam keadaan buta, di akhirat nanti dalam keadaan buta, wa adallu sabila, dan lebih sesat jalannya. Apa yang berlaku bila kita dah lihat sebentar tadi, imam kita, imam yang berasaskan kepada Al-Quran ataupun imam yang bukan berasaskan Al-Quran. Kalau di dunia ini kita tengok yang pemimpin kita itu tidak membaca Al-Quran, pemimpin kita itu tak kisah pasal Al-Quran, tetapi kita ikut juga. Sebenarnya kalau di sini buta Al-Quran, dia tak pandai baca Quran, tak faham pun apa ada dalam Quran, kemudian kita ikut dia, maka di akhirat nanti kita akan jadi orang yang buta ya, dan juga lebih sesat. Maksudnya tidak nampak ke syurga, dihumban ke dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebabnya dalam hidup kita tuan-tuan ya, kita bersama My Quran Time ataupun program-program lain yang tuan-tuan hadiri, pemimpin-pemimpin yang ada ketika kita pilih, kita kena pastikan dia mengikut tak kepada panduan daripada Al-Quran. Mungkin bagi kita kata bahawa yang penting dia buat baik, tetapi kita kena ingat bahawa baik dan soleh, baik di sisi Allah dengan baik di sisi manusia berbeza kadang-kadang. Kadang-kadang kita rasakan bahawa tolong orang miskin baik, tapi kalau tolong orang miskin dengan duit rasuah, bagi Allah tidak baik. Kan? Tapi ada juga orang yang tolong bagi derma pada anak yatim setiap bulan ustaz, 1,000 2,000, rupanya dia nak cuci duit ya, bagi dia rasa baik, kita pun rasa macam baiknya dia itu, tapi bagi Allah tidak baik. Jadi kita perlukan pemimpin yang tidak buta Al-Quran. Pemimpin kena baca Quran, dia yang baca, dia yang cuba faham, dia akan mengamalkan perkara ini. Yang kita doakan ya, pemimpin-pemimpin kita sempat membaca Al-Quran, kerana Quran kalau tidak dibaca berulang kali, dia akan hilang ustaz ya. Dia akan hilang, dan bila hilang Quran itu, dari segi makhraj pun dah tak betul, apatah lagi dari segi kefahaman. Dia akan diserang oleh apa? Oleh qarin bernama syaitan, menjadi penasihat. Syaitan ini ada dua, sama ada jin ataupun manusia. Jadi kita tahu bahawa penasihat-penasihat pemimpin, kalau dia sendiri tak baca Quran, kita tahu dah nasihatnya jenis apa. Itu yang disampaikan pada ayat 72. Wa in kadu. Ini penting, ini ayat politik sebenarnya ustaz ya. Ayat politik, okey. Politik tak semestinya dekat dalam parti ya, dia politik dekat pejabat dalam kehidupan kita. Tapi apa kata Allah pada ayat 73, dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad daripada apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ngadakan yang lain terhadap kami, dan jika demikian tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Poinnya ialah orang-orang yang tidak baca Al-Quran, apatah lagi yang kufur pada Allah, dia kalau boleh dia nak kita jadi sahabat dia. Nabi jadi sahabat Khalilah, ini sahabat yang amat baik, ikut mereka. Jadi dia nak jadi dia punya follower ataupun dia punya geng. Itu adalah politik. Politik ialah kita nak cari pengikut-pengikut ya. Tetapi kalau orang itu tidak baca wahyu, dia nak bawa ke arah mana sebenarnya? Dia sudah tentu dia nak awak ikutlah saya akan bantu awak kan, saya akan tolong awak, tetapi dia nak bawa bukan kepada wahyu Allah SWT. Ini psikologi manusia, semua orang begitu, mesti nak bersama dengan khalil, dengan orang yang dia rapat kekasih ya. Tetapi kalau katakan orang baik, dia mencari orang lain sebagai khalil, sudah tentu dia akan bawa kepada kebaikan berasaskan pada wahyu. Tapi kalau orang tu tak baca Quran ustaz kan, dia pakai ideologi Marxism ke, daripada kapitalism ke, daripada mana-mana ideologi tidak berasaskan Quran, maka dia akan masukkan, dia akan belanja, dia akan jumpa, dia akan angkat, tetapi tanpa bantuan daripada Allah pada ayat 74 itu, sudah tentu kita akan gagal. Kita baca ayat 74 sekali lagi, nak menunjukkan kepada kita keteguhan dalam hidup kita ini bukan kita yang bina. Ia adalah anugerah yang kita perlu minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Istilahnya thabbatnak,
iaitu kami meneguhkan hati engkau wahai Muhammad kepada hati kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 74 sekali lagi. Baik, kita pasakkan lagi ayat 74. Ustaz Fazrul kata sabatna, kita meneguhkan lagi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabat dalam perjuangan. Kita menjadi pengikut-pengikut Quran. Biarlah apa politik apa semua parti-parti, kita menjadi orang yang ahli Al-Quran, dan sebagaimana saya sebut dalam hadis, menjadi ahlul Quran, orang-orang yang menjadi pengikut setia kepada Al-Quran. Jom ayat 74. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Sadaqallah. Dan sekiranya kami tidak memperteguhkan hatimu, pasti engkau hampir-hampir sahaja cenderung sedikit kepada mereka. Allah menggunakan perkataan dalam ayat ini, iaitu laqad kitta, ya, hampir sahaja engkau tarkanu, cenderung, ya. Tarkanu itu maksudnya daripada perkataan rukun, tiang, ya, cenderung menjadikan orang yang tidak berasaskan wahyu itu sebagai tiang dalam kehidupan. Ilaihim syai'an, sedikit, dahlah sedikit Ustaz, ya, qalila, sedikit lagi. Nak menceritakan bahawa kalau kita ini berkawan dengan kawan yang tidak berasaskan Quran, sedikit pun kita mesti akan terkesan daripada cara berfikirnya, sehingga ia menyebabkan kita tidak teguh dalam kita berada di atas jalan yang lurus. Jadi ini Allah kata, kalau Allah tidak teguhkan Nabi akan cenderung, tapi Nabi memang Allah dah teguhkan. Untuk kita perlu sangat, ya, perlu sangat menjaga Al-Quran yang kita baca ini, ya, wahyu ini, kerana kalau tidak, kita mungkin rasa kita jadi orang yang baik, tapi tiba-tiba dia boleh condong ke kiri, ke kanan, disebabkan apa? Disebabkan tidak mendapat tathbit, dapat peneguhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita dapat wahyu ini, Allah mengingatkan pada Nabi, terutama bagi orang-orang yang ada kuasa, yang diberikan macam-macam harta. Allah ingatkan pada ayat 75, jika demikian pasti kami akan rasakan kepadamu berlipat kali ganda di dunia dan berlipat kali ganda setelah mati, dan engkau Muhammad tidak akan mendapat sebarang penolong pun terhadap kami. Apa maksud didatangkan berganda-ganda ketika hidup dan mati? Azab. Kalau kita ada banyak kelebihan, tuan-tuan, ada kereta, ada rumah, ada pangkat, ada Al-Quran yang paling tinggi ini, tetapi bila seseorang itu jadi penceramah, ya, menjadi tokoh pada masyarakat, diberi macam-macam, tetapi kalau dia tidak membawa kepada Al-Quran, ya, dia cenderung kepada orang-orang yang tidak berpandukan pada Al-Quran, maka Allah kata azabnya akan berganda, kerana Allah telah beri macam-macam dalam kehidupan ini. Membawa kepada resolusi kita pada halaman 289. Yang pertama, sentiasa bersyukur, sama ada ketika senang ataupun susah, bukannya menjadi orang yang kufur bila diberikan kesenangan. Apatah lagi kalau kita dalam kesusahan COVID-19, kita doa, kita tetap bersyukur bersama Al-Quran pada setiap masa. Yang kedua, kita cari jalan untuk mendalami ilmu agar tidak buta di sini, tidak buta di akhirat, dan pastikan pemimpin yang kita pilih pemimpin yang ada ilmu. Yang ketiga, berjaga-jaga dengan ideologi dunia yang akan mempengaruhi komitmen dalam beragama, ya, kerana tanpa Al-Quran, maka ideologi yang ada walaupun nampak baik, tetapinya ia dikelabui oleh hasutan, godaan daripada syaitan yang sudah berjanji dalam Al-Quran. Kita berdoa bersama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami golongan yang sentiasa bersyukur atas anugerah nikmat-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kekufuran, ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah pahala untuk kami, ya Allah. Catatan amalan kebajikan kami, ya Allah. Sempurnakanlah pahala untuk kami ini, ya Allah, di hari akhirat kelak nanti, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pengikut-pengikut kepada Al-Quran, ya Allah, kepada wahyu-Mu, ya Allah. Ya Allah,
golongkanlah kami golongan yang sentiasa menegakkan dan bersama dengan kebenaran ya Allah. Ya Allah, sabatkanlah, teguhkanlah perjuangan kami dalam hidup ini menuju kepada-Mu ya Allah, menuju kepada marda, menuju kepada redha-Mu ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, agar kita terus sabat ya, teguh dalam jalan kebaikan ini. Sudah tentunya ia hanya apabila yaqra'unal kitab ya, bila kita selalu membaca kitab, agar akhirnya nanti kita dapat membaca kitab yang baik. Inilah yang kita ingin perjuangkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita sama-sama membawa mesej ini, berkongsi, share dan memberi, mengkempenkan, melaksanakan kempen di mana sahaja ya, sebagai pemimpin, sebagai pengikut. Yang penting kita ingin bersama hidayah menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjumpa ulangan pada malam ini pada jam 10 malam dan juga esok ya, esok insya-Allah kita ada ulangan pada jam 6 pagi. Kita doakan kita bertemu lagi mendalami halaman seterusnya My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Assalamualaikum.